Partisa ini tidak lari daripada membincangkan tentang perkara 20. Jadi pada malam ini ingin saya mengajukan persoalan kepada saudara Azroy. Bolehkah saudara menjelaskan secara terperinci berkenaan tentang sejarah dan juga kandungan dalam perkara 20? Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Khairuddin, pengacara ataupun moderator kita pada malam ini, yang juga merupakan adik yang comel, senyuman yang manis. Yang saya hormati saudara Zainal Ajmain, pengasas Ganas, saudara Rensu daripada Parti Keadilan Rakyat, yang juga merupakan seorang peguam. Pertama sekali, apa yang ingin kita ceritakan tentang perkara 20 ialah berkaitan dengan tajuk. Saya sudah beritahu kepada saudara Khairuddin bahawa perkara 20 dan juga Malaysian Agreement bagai aur dengan tebing. Ia bukan satu entiti yang harus dikatakan untuk saling berlawanan. Okey. Sebelum kita bercerita tentang perkara 20 secara lebih detail, saya ingin memberikan satu gambaran bahawa sebelum adanya perjanjian Malaysia ini, wujudnya perkara 20 di belakangnya. Kita tengok rentetan sejarah bermula pada tahun 1961 apabila Tunku Abdul Rahman mengumumkan di Singapura bahawa penggabungan Malaya, Singapura, North Borneo yang hari ini kita kenali sebagai Sabah, Sarawak dan Brunei perlu. Okey. Banyak reaksi-reaksi selepas itu. Kalau saya perjelaskan satu persatu mungkin tidak cukup 15 menit. Saya ringkaskan, pada tahun 62 ditubuhkanlah Suruhanjaya Kobol. Suruhanjaya Kobol ini untuk mendengar aspirasi dan reaksi masyarakat khususnya di Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Tetapi Suruhanjaya Kobol ini hanya diwakili oleh dua entiti, yaitu daripada United Kingdom ataupun British dan juga Malaya. Mereka berjalan dari Jesselton, dari Kuching sehingga ke Labuan, dan mereka tidak berada di Brunei untuk bertanya kepada masyarakat Brunei di sana, kerana masyarakat Brunei di bawah kawalan kesultanan walaupun masih di bawah perlindungan British. Okey. Selepas itu ditubuhkan pula Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC. Kenapa diwujudkan ini? Kerana ini Kobol Commission hanya mewakili dua entiti. Jadi mana boleh dua entiti ini memberi keputusan kepada pihak yang sepatutnya diajak untuk bergabung. Jadi Malaysia Solidarity ini, MSCC ini menggabungkan Malaya, wakil-wakil daripada Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan juga Brunei. 5 entiti. Okey? Dan mereka submit ataupun menghantar Memorandum on Malaysia di Singapura pada 3 hari bulan Februari tahun 62. Okey. Selepas itu pada tahun yang sama, iaitu bulan Jun, laporan Kobol Commission dihantar. Dalam laporan Kobol Commission ini juga seperti saya jelaskan tadi bahawa hanya dua entiti yang memberikan laporan, iaitu wakil daripada UK, British dan juga Malaya. Okey. Jadi bagaimana pula dengan pandangan rakyat Sabah? Pada awal tahun 1961, Sabah belum ada parti. Belum ada parti yang represent orang-orang Sabah pada ketika itu, sehinggalah pada akhir tahun 61 apabila ditubuhkan UNCO, ditubuhkan USNO, Democratic Party, United Party dan juga APCO. Dan ada satu lagi Liberal Party, tetapi dalam proses Malaysian Agreement mau ditandatangan baru dia sedang ditubuhkan. Jadi dia belum mendapat keahlian yang sepenuhnya. Okey. Jadi pada 29 hari bulan 8 tahun 62, 5 buah parti tadi selepas ditubuhkan akhir tahun 61, mereka pun menghantar Memorandum Perkara 20. Okey, Memorandum Perkara 20. Selepas itu pada tahun 63 barulah ada laporan daripada Intergovernmental Committee yang mengkaji apa reaksi dan juga sama ada persetujuan ataupun
adakah mereka suka bergabung ataupun tidak. 5 parti tadi, khususnya di Sabah lah, kita cerita di Sabah. Okey? Dan akhirnya pada 9 hari bulan 7 tahun 63 Malaysia Agreement ditandatangani. Jadi daripada kronologi yang saya sebutkan tadi, bahawa perkara 20 adalah salah satu aspek yang menyebabkan akhirnya perjanjian Malaysia ditandatangani. Jadi kalau kita tengok kronologi tadi, jelas perkara 20 tidak boleh dilawankan dengan Malaysian Agreement. Baik, kita pergi kepada perkara 20, terdapat 2 isu. Isu yang pertama ialah, adakah perkara 20 itu wujud ataupun tidak? Isu yang kedua, sekiranya dia wujud, adakah dia sah ataupun tidak? Saya jawab isu yang pertama. Okey? Kalau kita lihat, ini salah satu buku. Kerana kita bercerita sejarah, jadi kita kena tengok buku-buku yang berkaitan. Ini adalah tulisan Stephen Hawley yang merupakan salah satu penandatangan dalam Malaysian Agreement. Di dalam buku ini, beliau ada Stephen Hawley ini juga merupakan, selain daripada dia menandatangani salah seorang penandatangan Malaysian Agreement, beliau juga merupakan State Secretary to Tun Fuad, yaitu Ketua Menteri Sabah yang pertama. Okey? Dalam buku ini, tajuknya A White Headhunter in Borneo, beliau ada menyebutkan perkara 20 dengan jelas pada muka surat 104. Perenggan 3 berbunyi dengan izin, with the merging of political party views on Malaysia and the issue of the 20 points, a document that had been prepared by the parties with considerable help from Sir William Goode. North Borneo position was fairly straightforward. Dia sudah sebutkan 20 perkara di situ, dan 20 perkara ini dalam buku yang sama pada muka surat 129 hingga 132 dijelaskan satu persatu poin perkara 20. Dalam tempo 15 menit ini kita tidak mungkin berkesempatan untuk ambil satu persatu. Baik. Perkara 20 juga tertulis satu persatu di Museum Sabah. Itu poin saya yang kedua, yang mengatakan bahawa perkara 20 wujud. Dalam Malaysian Agreement artikel 8, dia menyebutkan kita harus merujuk bab 3 dalam IGC report. Okey. Ini adalah IGC report. Okey, kalau kita lihat dalam IGC report, muka surat 3 nombor 15, dia ada tulis ataupun dia ada mention berkaitan dengan religion, yang mana merupakan perkara 1 dalam tuntutan ataupun memorandum 20 perkara. Muka surat 3 nombor 16 ada juga disebutkan tentang immigration, yang merupakan perkara 6 dalam perkara 20. Begitu juga muka surat 4 nombor 17 ada disebutkan tentang education, yang merupakan perkara 15 dalam memorandum perkara 20. Saya sebutkan 3 sahaja. Okey, kalau kita mau sebut lebih banyak nanti tidak cukup masa. Kita perlu seminggu lagi ya. Okey. 3 poin yang saya sebutkan tadi jelas menunjukkan bahawa perkara 20 adalah exist ataupun wujud. Isu yang kedua, kalau saya katakan dia wujud, adakah dia sah ataupun tidak? Saya punya conclusion daripada perkara 20 tadi ialah perkara 20 ini adalah salah satu proses dalam menjadikan itu Malaysian Agreement satu kenyataan. Bermakna, kalau kita tengok tadi dalam poin saya yang ketiga, bahawa perkara 20 itu wujud dalam IGC report, yang mana dalam artikel ke-8 Malaysian Agreement disebutkan tentang harus merujuk kepada IGC report. Jadi itu jelas menunjukkan dalam IGC report ada perkara 20. Bermakna selagi Malaysian Agreement ini, selagi perjanjian Malaysia ini diiktiraf sebagai sah, bermakna perkara 20 yang terkandung di dalam report IGC report adalah sah. Itu pandangan pribadi saya. Tetapi sekiranya ditanya apakah Malaysian Agreement itu sah ataupun tidak, satu lagi pandangan pribadi yang saya boleh katakan, bahawa perjanjian Malaysia 63 juga tidak sah.
Kerana apa? Penandatangan kepada perjanjian Malaysia jelas tertera di situ 4 entiti dan 1 saksi, yaitu British. Pada ketika tahun 1965, ketika Singapura dikeluarkan daripada Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman melalui surat yang jelas mengatakan bahawa Singapura dikeluarkan kerana faktor-faktor tertentu. Pada ketika itu Sabah dan Sarawak tidak dibawa berunding. Bermakna, kalau kita ambil satu contoh yang paling mudah, kalau kita mau tubuhkan sebuah syarikat yang ada 4 orang di dalamnya, tiba-tiba 1 orang mau dikeluarkan tapi 1 orang saja yang buat keputusan, yang 2 orang tidak kena pakai, bermakna itu syarikat hancur, betul? Sama juga dengan perjanjian Malaysia. Saya ambil contoh yang paling mudah. Okey? Baik. Kalau kita lihat secara jelas, perkara 20 adalah merupakan setiap satunya menjadikan Sabah ini dilindungi secara sah. Okey? Jadi, apa yang boleh kita katakan tentang perkara 20 ialah setiap seorang daripada rakyat Sabah seharusnya mempercayai bahawa pada suatu ketika dulu, ketika kita berada dalam kita masih dinamakan North Borneo, sehinggalah kepada proses akhirnya kita dinamakan sebagai Sabah dan akhirnya difederasikan di dalam Malaysia, kita harus percaya bahawa perkara-perkara yang disebutkan ini merupakan perkara-perkara benar yang harus kita kaji untuk mengenal pasti apakah jenis perjuangan yang harus wujud dalam ruang politik Sabah. Kerana kalau kita melihat dewasa ini, di Sabah khususnya, kita melihat dalam konteks Federation of Malaysia, Sabah tertinggal jauh ke belakang. Sedangkan kalau kita melihat kepada perkara 20, tidak seharusnya Sabah tertinggal jauh ke belakang. Sebab itu hari ini dalam konteks STA memperjuangkan perkara ini, tetapi harus diingat perkara 20 bukannya satu stand alone dokumen dengan izin. Sebab itu STA ada 7 agenda Borneo, yang mana apabila 7 agenda Borneo ini berjaya diterima pakai sama ada di Sabah dan khususnya di Tanah Melayu, di Semenanjung, perkara 20 secara otomatiknya menjadi sebahagian daripada 7 agenda Borneo yang seharusnya menjadi teras perjuangan bukan saja untuk STA tetapi seharusnya kepada seluruh rakyat Sabah. Kerana apa? Perkara 20 bukan STA yang punya, perkara 20 bukan STA yang buat-buat, perkara 20 adalah pemimpin-pemimpin utama Sabah, pemimpin-pemimpin utama North Borneo yang menjelaskan bahawa perlunya perkara-perkara ini sebagai protection, sebagai perlindungan kepada hak-hak di negeri Sabah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, kalau kita melihat ini satu buku, ada yang lebih jelas bersama dengan saudara di sana. The Birth of Malaysia karangan Datuk Amar James Wong. Datuk Amar James Wong ini merupakan salah satu ahli dalam memastikan Cobble Commission dilaksanakan. Maknanya apabila Suruhanjaya Cobble diwujudkan, salah satu orang yang berada di dalamnya untuk mengambil kira pandangan, reaksi dan juga persetujuan rakyat Sabah, Sarawak pada ketika itu adalah Datuk Amar James Wong. Di dalam ini, walaupun sebentar tadi saya katakan bahawa Cobble Commission hanya diwakili oleh 2 parti, yaitu UK, British dan juga Malaya, tetapi secara bebas tanpa melalui pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak, Cobble Commission melalui Cobble Commission telah pun berada di tempat-tempat ini untuk mengambil kira pandangan rakyat Sabah. Dan di dalam Cobble Commission tadi sudah jelas kemahuan rakyat Sabah adalah signifikan ataupun tidak jauh ataupun selari dengan perkara 20 tuntutan parti-parti tadi. Jadi mungkin